Anti Yasah Hashim, DJS yang berbahagia Ustaz Salman. Anti nak tanya, pada tahun 80-an hari raya kan ada buat baraan. Masa tu Anti dengan kawan-kawan ramai dalam 10 orang. Kami lalu depan masjid, kami nampak lembaga berpakaian hitam di atas bumbung masjid. Wih, lain macam ni. Adakah itu jin atau malaikat yang menjelma? Minta pencerahan daripada Ustaz. Wah, peristiwa yang soalan misteri. Soalan misteri. Kita sebenarnya manusia Allah Ta'ala berikan keistimewaan di akhirat. Kita boleh melihat jin di akhirat. Adapun di dunia kita tidak dapat melihat jin secara asalah. Maksudnya Allah sebut dalam Quran apa? Innahu yaraka min haitsu la tarawunahum. Sesungguhnya jin-jin melihat kamu di mana kamu tidak dapat melihat mereka lah sebaliknya. Tetapi bila jin tadi merupa dengan rupa sesuatu entiti kan, benda yang baik ke buruk ke, benda baik ni macam orang pakai serban, jubah kan. Makcik pakai telekung kan. Orang yang jahat tu yang hantu-hantu tu lah kan. Jadi itu adalah makcik yang keluar sembahyang subuh tu lah. Tu kan. Tu makcik Kiah kan. Jadi bila kita nampak sesuatu, biasanya jin dia suka mengganggu orang lain. Dan bila kita diganggu, kita boleh gunakan pelbagai ayat-ayat Quran ataupun doa-doa Nabi. Dan kita manusia, orang kata bukanlah benda yang kau ni penakut betul lah kan. Sebab Nabi sendiri pun gerun dengan kehadiran malaikat Jibril tadi. Buktinya Nabi balik ke rumah, Nabi suruh isterinya Khadijah zammiluni kan. Bila malaikat dah peluk baginda Nabi sebanyak 3 kali, kita memang bila nampak sesuatu yang asing kita akan rasa lain. Bohonglah kita kata aku ni tak kisahlah. Kerana benda tu sama ada sikit atau banyak lah kita rasa takut, gerun dan sebagainya. Tetapi kita yakin pada Allah Ta'ala, apa sahaja makhluk yang cuba mengganggu kita, kita ada pegangan kita yakin pada Allah Ta'ala itu adalah makhluk. Kita hanya berserah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah dalam Quran sebut, dan hendaklah kamu berserah kepada Tuhan yang hidup yang tidak akan mati. Jadi kita boleh baca auzubillahi minasyaitonir rajim ataupun baca doa mengelakkan daripada benda-benda yang tak elok. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan apa sajalah doa-doa dalam Quran pun ada dan dalam hadis pun banyak Nabi ajar. Kita berdoa supaya dielakkan daripada gangguan-gangguan ini. Kerana biasanya mereka ni menjelma dengan rupa sesuatu untuk mengganggu kita. Maka kita kena bacalah supaya tidak ada apa-apa gangguan dan ataupun kerasukan dan sebagainya. Itu jawapan dia. Jadi Ustaz, kalau macam doa tadi tu kita boleh gunakan pada keadaan yang sama tak? Kalau macam contohnya kebiasaannya masyarakat kita berdepan dengan ular dan sebagainya, kita boleh gunakan doa yang sama tak Ustaz untuk menghalau? Sebab kita tak tahu tu ular sebenar ke ataupun jin ke kadang-kadang. Ya, bila kita nampak sesuatu yang luar biasa yang lain kan. Pada kita boleh berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang sama supaya kita dielakkan daripada gangguan-gangguan. Sebaiknya kita keluar rumah, sebaiknya kita baca doa yang Nabi ajarlah. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Kerana Nabi jamin 4 benda. Semua akan terpelihara kan. Termasuk jin, ular dan sebagainya. Nabi kata yang pertama hudita. Kamu akan diberi hidayah. Yang kedua kufita, kamu akan dicukupkan rezeki kamu, kehidupan kamu. Yang ketiga ukita, diberi perlindungan. Ukita. Yang keempat watanah anhu syaitan, jin iblis akan jauh. Ini penting. Powernya doa bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Dan kalau kita jumpa, kita baca hasbi Allah. Sebab bila Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api yang marak, api yang sangat luar biasa, Nabi Ibrahim mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu yang Nabi sebut hadis, wa kana akhiru ma yaqulu Ibrahim hina ulqiya finnar hasbi Allah wa ni'mal wakil. Perkataan terakhir bila Nabi Ibrahim dicampak dalam api tadi, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dia 3 kan. Bila kita keluar, kita punya pelindungan kita, vaksin kita, bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Bila nampak sesuatu yang menakutkan, hasbiyallahu ni'mal wakil. Bila dah kena, macam Nabi Yunus dah kena, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini tiga ni kita kena sentiasa ada.
dah keluar, masa keluar, yang kedua masa berhadapan, yang ketiga masa dah kena. Itu 3 doa yang sangat penting yang Nabi ajar dan yang Nabi buat, yang Nabi Ibrahim buat ketika mana dicampak ke api. Bila dia sebut doa tadi, terus Allah qulna ya naru kuni barda wa salaman. Api yang marah, api yang panas menjadi sejuk. Jadi kita kena yakin dengan perlindungan daripada Allah. Tapi janganlah kita mengelakkan daripada ambil ikhtiar. Ustaz, saya dah ada zikir, tak payah nak vaksin bagailah. Tak boleh. Sebab Nabi sendiri memakai baju besi 2 lapis dalam perang Uhud. Bukan 1, 2 lapis. Macam kita lah, 2 dos kan. Taklah sama benda tu, tapi menunjukkan bahawa Nabi ikhtiar. Tak cukup hanya 2 lapis, Nabi pakai topi besi di kepala. Tapi bukan topi besi yang kita nampak dalam perang salib tu, bukan. Mana topi tu dia muat kepala, atas topi serban. Dia ada serban, bawah serban tu ada topi. Macam pakai ketayap tu lah yang keras, tapi besi. Maknanya Nabi pun guna 2 baju besi dan 1 ketayap besi untuk pelindungan. Tapi walaupun pakai, tetap cedera. Nabi cedera dalam perang Uhud. Macam vaksin juga, pakai pun ada yang mati, ada yang cuma dia mengurangkan. Kita berusaha. Sebab berusaha dengan zikir tu satu benda. Berusaha dengan benda yang hassas, benda yang kita nampak tu satu benda lain. Jadi dua-dua kita kena vaksinkan lah. Kan? Maknawi kita vaksinkan naik Quran, fizikal kita vaksinkan dengan vaksin yang biasa. Jadi itu konsep kita nak melindungi diri kita, nak protect diri kita daripada perkara-perkara yang tak elok. Maknanya dia tak boleh tak ada satulah. Usaha, tawakal, dua-dua melengkapi antara satu sama lain. Ya, betul.